Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Haji Farizwan bin Haji Abdul Ghaffar. Boleh panggil saya Dr. Faris ataupun Haji Faris. Tujuan saya nak buat rakaman ni sebenarnya saya nak berkongsi minat mengenai hobi. Nak kata hobi pun tak hobi juga, tapi benda yang saya cukup minat lah daripada saya kecil. Cumanya bezanya dulu tu modal tak berapa ada, sekarang modal ada lah sikit kan. Jadi saya nak share sikit dengan yang menonton ni mengenai keris yang ada dalam simpanan saya. Tak banyak, sikit je, tapi ialah kan, saya usahalah. Sebab ini kita nak memartabatkan warisan budaya bangsa kita, dan saya rasa keris adalah manifestasi yang terbaik untuk kita memartabatkan warisan bangsa Melayu itu sendiri. Baik. Okey, sebelum saya nak mengulas lanjut mengenai keris, saya nak bercakap sedikitlah keris ini secara umum. Di Malaysia, kalau kita cakap pasal keris, saya bahagikan keris ini kepada keris Pantai Timur, keris belah utara, keris Perak, dan juga keris di belah selatan. Okey. Kenapa saya bahagikan keris ini mengikut wilayah-wilayah ini? Baik. Sebab saya, selama saya tengok keris, jumpa kawan-kawan, baca, buka internet, Facebook, Instagram, segala macam jenis lah platform-platform yang saya tengok, saya simpulkan, saya rumuskan, keris di Pantai Timur ni dia ada satu jenis. Keris di belah utara dia ada satu jenis, keris di belah Perak ada satu jenis, dan keris di belah selatan ni ada satu jenis. Okey. Kita tahu keris ni merupakan tanda pengenalan diri untuk orang Melayu. Saya rasa banyak orang tahu benda ni. Saya yakin especially, terutama sekali orang yang minat keris, dia memang tahu perkara ni. Okey. Kalau kita tengok keris-keris di belah Pantai Timur yang saya perasan lah, saya ambil contoh satu, ambil keris ni, keris di belah Pantai Timur, saya perasan dia punya sampir. Ini sampir, kita panggil sampir. Keris Pantai Timur, sampir dia biasa saya tengok jenis perahu potong. Tu keris di Pantai Timur. Kalau keris di belah utara, sampir dia macam ada paruh itik kat ujung ni. Dia lagi runcing ni. Tu keris-keris Kedah utara. Perlis, Kedah, Penang, tu semua keris-keris jenis macam tu. Untuk di Perak, yang saya tahu, kerisnya jenis sampir lancang, ataupun sampir Batman orang panggil. Dia macam bentuk kelawar lah, Batman. Itu di Perak. Kalau keris macam ni, ni keris belah selatan ni. Keris belah selatan. Okey, yang lazimnya dikaitkan dengan Kesultanan Johor Riau Lingga. Kalau di Pantai Timur tu lazimnya dikaitkan dengan keris-keris Pantai Timur ni lazimnya dikaitkan dengan Kesultanan Patani. Kalau keris-keris di belah Kedah ni lazimnya dikaitkan dengan Kesultanan Kedah, dan keris Perak of course lah, keris dikaitkan dengan Kesultanan Perak lah. Kalau keris-keris yang macam ni yang ada pada tangan saya sekarang ni, yang saya tunjuk ni, ini keris Semenanjung, yang dikaitkan dengan Empayar Kesultanan Johor Riau Lingga. Sebab ni dia punya tanda pengenalan diri. Ni apa yang saya tahu tanda pengenalan diri dia begini. Dia sampir jalur. Sampir jalur panggil. Begini kalau nak tengok lah Okey. Ini kes yang dikaitkan dengan orang duduk belah-belah Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Beginilah keris dia, rupa dia. Okey, baik. Itu sedikit cerita umum lah mengenai keris. Okey, saya tak nak bercakap panjang lebar lah pasal keris ni. Rasanya banyak dah maklumat boleh dapat. Cumanya saya nak sentuh sikit perkara yang rare. Okey, baik. Saya nak share dengan penonton-penonton semua yang tonton rakaman ni berkenaan dengan sebilah keris yang pada saya cukup istimewa.
Okey, fine. Ini keris yang saya cakap. Okey. Keris ni keris baru. Memang keris baru, buatan baru. Apa yang istimewanya? Okey. Istimewanya pada saya letak pada dua. Pertama, penempanya, dan yang kedua, bilah keris itu sendiri. Okey. Keris ini ditempa pada hari Jumaat Gedi ataupun Jumaat Manis mengikut kata orang Jawa. Okey. Keris ini ditempa oleh sang empu di Jawa Timur, sang empu yang terkenal, dan setahu saya yang saya difahamkan, dia mendapat diberi gelaran Sang Pelar Agung. Okey, sebab saya difahamkan di belah Indonesia, terutama sekali di belah-belah Jawa Timur, yang mana penempa-penempa keris pandai besi di sana, dia orang macam ada kategori-kategori, level-level dia ada stage dia. Okey, kalau yang buat keris biasa ni, dia dipanggil the blade maker ataupun pembuat keris. Kerja dia buat keris. Yang ni yang banyak orang kata keris kodi ni, keris murah. Yang jual 200, 300, 400, ni the blade maker. Lagi satu tingkat lagi dipanggil empu. Empu ni special sikit lah. Maknanya orang yang tahu mengenai besi dan boleh menempa keris yang elok, yang baik, yang berkualiti. Lagi satu tingkat atas lagi, ni yang saya katakan tadi, Pelar Agung. Pelar Agung ni kiranya master lah. Dah maha guru lah senang kata. Tu Pelar Agung, dia dikatakan Pelar Agung yang menempa keris, dan keris ni lah buatan Sang Pelar Agung, seorang empu di Jawa Timur. Okey, sebelum tu saya tahu mungkin penonton akan tanya siapa orang ni, apa semua ni. Okey, sini saya nak minta maaf awal-awal, saya tak dapat nak dedahkan namanya sebab atas permintaan empu tu sendiri. Okey, dia cakap tak payahlah, dia kata dedahkan nama, jadi sebagai menghormati saya tak sebutlah nama dia dalam rakaman ini. Jadi saya nak bercakap sikit mengenai keris buatan dia. Dia ditempa pada hari Jumaat, baru je tempa dia. Dan kita tahu dia tempa tu, apa yang saya tengok dia tempa tu di hantar rakaman. Dia ada bukanlah hantar rakaman, dia macam buat sekarang lah kita boleh live video kan. So dia buat live video, dia tempa tu. So dia tempa memang hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 10 pagi. Memang hari Jumaat pukul 10 pagi sebelum sembahyang Jumaat dia tempa. Dan dia tempa tu dia selawat, dia bismillah. Lepas tu dia tempa tu dia zikir. Ni keris ni. Dia tempa, dia zikir, dan dia membawa doa. Dia tempa, dia zikir, dia berdoa. Semoga sesiapa saja yang memegang keris ini akan mendapat manfaat dan lindungan daripada Allah Ta'ala. Okey, itu doa adalah ketika dia menempa keris itu. Itu yang istimewa yang pertama lah, perkara pertama yang istimewa lah. Okey, perkara kedua yang istimewa, keris ni design dia, reka bentuk dia sedikit unik pada saya. Okey, saya buka sekarang. Saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini bilah dia. Okey, bilah dia ni kalau tengok nampak macam keris Taming Sari. Betul. Kalau kata bilah nampak macam keris Taming Sari ni betul. Okey, fine. Tapi mengikut sang empu Pelar Agung yang saya tanya ni, dia kata ini bukan bilah Taming Sari. Dia kata dia tak tahu pun apa tu bilah Taming Sari. Dia kata katanya di sana di Jawa Timur dia panggil bilah ini bilah Urubing Dilah. Keris-keris Urubing Dilah. Cumanya yang istimewanya keris Urubing Dilah ni kalau kita tengok nampak ada hiasan motif singa. Ini dipanggil muatan motif singa kiki, bukan singa barung.
Sengok kikik. Di situ yang istimewa keris ni, okey. Keris ni ambil masa yang agak lama. Hampir 6 bulan. 4 bulan. 4 bulan nak disiapkan sebab bukan senang nak menempa keris yang ada hiasan sebegini. Dan dia memang memerlukan kepakaran yang khusus. Dan sebab itulah yang menempa ni dia digelar pelar agung. Hanya orang tertentu saja yang boleh buat, tak semua. Okey, keris ini, bilah ini ditempa menggunakan besi tawa, besi baja dan juga besi nikel. Lapisan besi yang ada pada keris ini saya diberitahu lebih 100 lapisan. Maknanya lebih daripada 100 kali lipat lah. Sebab keris ni ialah dia mesti besi dia ditempa. Maknanya dia tempa ketuk tu lebih daripada 100 kali. Dan mengikut buatannya pada saya, kalau kita rasa memang keris ni ringan tak ringan, berat tak berat, saya kata padu. Boleh rasa dia punya besi dia besi padu. Jadi tempat ni memang tempat yang sangat elok lah, yang sangat baik. Okey, lok ada 7 lok. Ni lok 3 di sini, 3, 4, 5, 6, 7. Ni lok keris. Keris ni memang dibuat dengan dibuat memang sangat rapi. Kalau kita tengok sangat elok buatan dia. Jadi ini keris yang pada saya cukup istimewa lah, yang ada pada simpanan saya. Dan saya memanfaatkan hubungan saya dengan pandai besi pelar agung ini. Saya memang minta dia lah untuk buat satu keris yang istimewa lah. Kalau boleh dengan memang minta dia buat keris ni, tempa keris ni dengan hati yang ikhlas. Dan boleh rasalah keikhlasan tu sebab jarang saya tengok keris yang sebaik begini. Pamornya pun pamor kulit semangka. Pamor kulit semangka, kulit temikai. Boleh nampak hiasan dia. Memang cantik. Memang elok. Okay. Baik. Jadi inilah keris yang cukup istimewa yang ada dalam simpanan saya. Sebenarnya dah ramai dah orang bertanya pasal keris ni. Ada nak pinjam lah, nak sewa lah, nak beli pun ramai juga. Cumanya buat masa sekarang ni saya tak rasa saya jual lah kot. Sebab saya keris ni memang saya akan simpan lah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak keris yang ada dengan saya. Satu keris yang cukup istimewa lah. Oh ya, sebelum tu saya nak cakap lagi, dia punya sarung ni saya tempa dengan orang kata apa, tukang kayu ikut kontak kawan saya, orang Terengganu. Okey, samping ni, yang belah samping ni samping kemuning, kayu kemuning emas. Ni sena. Ni kayu penawar hitam. Kayu penawar hitam ni katanya boleh tarik bisa. Tak tahulah kan. Betul lah kot, agaknya lah kata. Jadi keris ni hulunya pula hulu Donorico katanya lah. Sebab saya tak pernah nampak hulu sini sebenarnya. Tanduk. Lepas tu dokok piring. Dokok piring, ini saya rasa casting atau tembaga macam tu lah. Saya tak berapa pasti sangat. Tapi inilah dia antara keris yang pada saya cukup istimewa yang ada pada saya hari ini. Okey, sekian, itu saja perkongsian saya mengenai keris yang ada pada saya. Semoga kita berjumpa lain kali pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.